Assalamualaikum, bersama lagi dengan aku Ramli Ismail dalam RI Channel. Hari ni aku nak kongsikan kepada korang kisah seram dalam hidup aku dan dalam keluarga aku. Dan keluarga aku pernah terkena sihir pemisah. Benda ni berlaku pada tahun 2017 pada bulan Ramadan. Dan hari yang ke-15 dalam bulan Ramadan tu, masa tu aku tengah berniaga dan benda ni berlaku pada jam 1.28 pagi. Masa tu aku sedang berniaga dan wife aku ada WhatsApp aku yang dia kata dia tak senang duduk, dia rasa diperhatikan dan dia rasa takut. Tapi aku rasa benda tu biasa je. Tapi dalam rasa aku biasa tu, aku rasa susah hati jugalah. Dan beberapa minit selepas tu, kawan baik aku datang ke kedai untuk mengajak aku untuk bersahur di kedai mamak yang berhampiran. Tapi aku cuba menolak dan berkata suruh dia pergi dulu kedai, nanti aku sampai. Maksudnya macam tu lah. Selesai je aku siap kemas kedai apa semua, aku start kereta. Dalam pukul 2 pagi macam tu, aku bergerak balik ke rumah dan aku rasa tak sedap hati. Dan sampai je kat rumah, aku tengok lampu di ruang tamu masih hidup dan aku tak matikan langsung enjin kereta aku. Dan masa tu aku rasa sangat berdebar. Bila aku keluar pintu kereta, aku pergi buka pintu sliding rumah dan aku ada nampak anak aku 2 orang, Torik dan Mujahid. Semasa tu usia anak aku yang sulung dalam 3 tahun dan yang nombor 2 dalam setahun lebih macam tu. Dan aku masih tengok diorang bermain dekat ruang tamu dan aku tanya kepada abang dia, Torik, Umi mana? Dan Torik cakap, tu Umi ada kat dalam bilik. Dan aku pun rasa biasalah, rasa macam okey, anak aku tak tidur lah kan. Mungkin tidur lambat siang tadi, dia dah tidur ke, mungkin aku fikir macam tu. Dan apabila aku masuk dalam bilik, aku ternampak bini aku berselubung dan suara dia agak berubah. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia duduk di penjuru katil. Sambil tu suara dia bergarau-garau macam ibarat kata sedang bermeluk tubuh, dan dia buat bunyi macam sambil menunjukkan badan dia seperti ini. Dan aku pun tengok, tenung dan rasa dah tak sedap hati. Aku cabut jam yang ada kat tangan aku taruh dekat meja solek sambil aku bertanya, "You ni kenapa?" Dia tak berjawab, tak ada jawapan daripada dia. Pergi dekat dia, aku tarik selimut yang dia tengah selubung. Aku cuba pegang tangan dia, tapi dia rentak tangan dia dan tak nak hiraukan apa yang aku tanya. Masa tu aku cuba tarik lagi. Dia cakap macam mana? Dia cakap, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Dan aku cuba bergelut dengan isteri aku. Dan aku tahu benda tu ada dekat dalam badan dia. Maksudnya itu bukan isteri aku yang menguasai tubuh badan dia. Lepas tu aku tanya, engkau ni siapa? Engkau siapa datang mengganggu keluarga aku dan membuat isteri aku macam ni? Masa tu anak aku yang sulung dan nombor 2 tu dah menangis lah. Dia kata aku nak pukul mak dia, aku semua. Dia kata, Abi janganlah pukul Umi. Aku pun cakap dekat anak aku, Abi tak pukul Umi. Torik dengan Mujahid lari masuk dalam kereta. Aku cuba tarik isteri aku, bawa aku keluar ke ruang tamu dan dia bergelut dan dia gigit tangan aku. Cuba baca surah-surah untuk menghalau benda tu tapi tak berjaya. Dan aku, aku lempang muka isteri aku dan aku cakap Allahu Akbar. Tiba-tiba dia jatuh pitam dan aku bawa lari anak aku masuk dalam kereta. Aku masuk balik dalam rumah, aku tengok kat ruang tamu, isteri aku dah tak ada. Dia lari masuk dalam, padahal dia dah masuk dalam bilik. Aku masuk dalam bilik, aku tengok isteri aku dah kedudukan dia seperti asal.
unjukkan badan dan suara garau. Aku paksa juga, aku tarik tangan dia. Aku tarik bawa masuk dalam kereta. Lepas aku dah kunci pintu kereta, aku cuba nak masuk dalam kereta, nak bawa kereta, dia cuba keluar. Dan aku sepak pintu tu sampai tutup balik. Bila aku cuba reverse kereta nak keluar daripada parking, benda tu cakap apa? Dia tutup telinga dan dia cakap, kenapa perempuan ni sayang sangat dengan kau? Maksudnya, kenapa isteri aku sayang sangat dengan aku? Lepas tu aku bercakap lah dengan benda tu. Aku cakap, memanglah dia sayang aku, dia isteri aku. Allah dah jodohkan dia dengan aku. Engkau siapa datang nak mengganggu keluarga aku? Aku cakap macam tu dengan dia. Dan dia senyap. Lepas tu aku cakap, okey, engkau nak apa daripada aku? Dia senyap juga. Aku cakap, okey, tak apa, kau nak cabar aku. Jom kita tengok. Kau nak main dengan ilmu Allah. Aku cakap macam itu. Dan aku bawa kereta, terus pergi ke rumah mak aku. Dalam masa aku bawa kereta pergi ke rumah mak aku takut juga kan. Dia buka pintu dan terjun daripada kereta. Itu memang aku takut. Dan apabila sampai je ke rumah mak rumah mak aku rumah jenis yang rumah kayu tinggi kan. Rumah kayu tinggi, aku cuba pukul dinding rumah tu sekuat hati. Aku panggil, mak, buka pintu. Lepas tu, mak aku cakap apa? Engkau dah kenapa? Bising-bising datang rumah aku ni. Lepas tu, ni ada iblis nak ajak berlawan. Aku cakap macam tu lah dengan mak aku. Lepas tu, mak aku buka pintu, mak aku tengok isteri aku, mak aku cakap macam ni. Ni memang betul, ada benda ni dalam badan dia. Mak aku dia tak pandai ubat orang, tak pandai nak ruqyahkan orang ke, nak tengok ke apa, tapi dia boleh rasa benda tu ada pada seseorang kalau orang tu kena rasuk, kena ganggu. Aku bawa isteri aku sampai ke rumah, naik ke rumah, dia cuba bertindak agresif. Dia cuba melawan aku suruh dia tenang, dia tak tenang. Lepas tu aku cakap, siapa yang hantar kau untuk ganggu keluarga aku? Lepas tu dia senyap. Dan aku cuba menjerit. Aku cakap sejerit sekuat hati, aku cuba paksa benda tu bercakap. Tapi dia sebut nama orang yang aku tak kenal, lelaki. Tapi aku tak tahulah lelaki tu siapa. Tapi kita tak boleh percaya 100% benda-benda halus ni, jin ke apa ke, kita tak boleh percaya sebab diorang ni bersifat menipu, bersifat fitnah. Okey, lepas pada tu aku cuba buka ayat-ayat ruqyah dari speaker yang aku beli, aku taruh dekat tepi televisyen, aku try buka dan dia tutup telinga dan dia menjerit. Mungkin menjerit kesakitan ataupun apa-apalah, mungkin dia takut ke benda tu kan, dengar surah-surah daripada Al-Quran. Dan aku cuba cakap kepada mak aku supaya tengokkan isteri aku sekejap. Aku turun dan pergi panggil ibu bapa isteri aku, ibu bapa mertua aku lah Dan apabila aku sampai dia dekat rumah mak mertua aku cakap dekat dia, Angah kena rasuk, aku cakap. Angah kena ganggu dengan jin. Mak mertua aku macam terkejut dah, macam terkejut. Mak mertua aku cakap pada aku, tak apalah, pergilah balik dulu, nanti mama sampai. Okey, aku balik. Benda tu, bila aku sampai kat rumah tu, benda tu masih ada lagi dalam badan isteri aku. Aku pun tak tahu nak buat apa. Aku cubalah baca surah-surah yang aku tahu. Dan aku buat sekali lagi tanpa isteri aku. Dan dia jatuh, dia pitam, dia tak sadarkan diri. Tapi dalam masa yang sama, aku duduk antara dua sujud. Aku berdoa kepada Allah supaya sedarkan isteri aku. Alhamdulillah, isteri aku sedar. Dia sedar, dia buka mata, dia lihat aku. Dia kata dia takut, dia sejuk dan dia nak milo panas. Aku tak tahu kenapa dia nak milo panas kan. Dan mak aku ambil satu helai kain batik, sarung pada badan dia. Dan beberapa minit kemudian, mak mertua aku dengan bapa mertua aku sampai. Seram memang seram.
selama hidup tak pernah bercakap, berinteraksi dengan benda halus, tapi aku dapat berinteraksi dengan benda halus. Benda ni memang pengalaman seram dalam hidup aku. Aku pun tak tahu siapa yang hantar benda ni, yang dengki dengan hubungan aku dengan isteri aku. Belum benda ni jadi, isteri aku selalu bercerita dekat aku yang dia selalu rasa ada something yang melihat dia apabila dia kat rumah dengan anak aku. Macam ada benda yang memerhatikan dia. Dia rasa ada something bau bangkai di sekeliling dia dalam rumah. Dan selama dia rasa tak sedap, rasa diperhatikan, dalam masa tu jugalah dia tak ada selera makan. Badan isteri aku dalam masa seminggu turun 10 kilo mendadak. Kulit dia menjadi hitam, macam hitam terbakar lah, macam orang berdiri tengah panas lah, macam tu. Apabila dia mandi, selalu bila dia mandi pada waktu malam, lampu bilik air tu akan terpadam secara tiba-tiba. Tapi bila aku ataupun anak aku mandi, tak ada pula terpadam. Tu yang aku muskil lah. Memang aku pelik gila lah. Dan satu masa aku tak ada kat rumah, dia akan rasa takut seorang-seorang. Dia akan dengar orang buka air dekat tandas belakang. Dan satu hari tu, hujan lebat, aku tak ada kat rumah. Tiba-tiba, dia kata pintu bilik air tu terbuka. Untuk kunci pintu tu, ada satu besi yang keras lah untuk sangkut pintu tu supaya dia tak terbuka. Pintu tu terbuka 3 kali. Isteri aku dah tutup 2 kali. Tapi kali ketiga terbuka tu, isteri aku memang tak buat apa-apa. Dia memang tak bagi kunci, memang tak apa. Dia terus masuk bilik dan tutup pintu dan dia tidur. Benda ni kerap berlaku sebelum dia terkena gangguan jin. Dan aku pelik, isteri aku dia tak suka makan pisang goreng. Tapi tiap-tiap hari dia whatsapp aku untuk aku beli pisang goreng bawa balik ke rumah. Tapi bila dia makan, dia rasa macam tak sedap mana pun, biasa je. Tapi hari-hari dia minta. Tapi yang aku rasa kesal dalam hidup aku, semasa isteri aku sakit, apabila aku tak ada dekat rumah, aku rasa rindu, rasa sayang, rasa nak jumpa. Tapi bila aku balik, aku layan isteri aku macam sampah. Aku tak layan dia, aku benci tengok dia, aku tak suka tengok dia. Satu hari tu aku pernah kejut dia tidur dekat ruang tamu pakai kaki. Kau rasa macam mana? Aku fikir aku ni kejam gila masa tu. Tapi aku rasa aku dah kena tempias. Benda ni berlaku ketara pada isteri aku dan aku kena tempias untuk aku dengan isteri aku berpisah. Inilah dipanggil santau pemisah ataupun sihir pemisah rumah tangga untuk memporak-porandakan rumah tangga seseorang. Selepas isteri aku diganggu ataupun dirasuk malam tu, mak aku cuba panggil sepupu aku datang ke rumah untuk ruqyahkan isteri aku. Dan dia datang, dia cuba ruqyahkan. Lepas dia ruqyahkan isteri aku, dia ada cakap benda ni memang tuju pada isteri aku. Memang tuju pada isteri aku. Tapi dia ada cakap juga yang aku pernah, ada seseorang pernah nak cuba hantar sihir dekat aku tapi tak berjaya, maksudnya tak berkesan. Bukan nak kata aku ni kebal ke apa, tapi bila Allah kata tak jadi, akan tak jadi. Tapi bila Allah kata benda tu jadi, akan jadi. Kun fayakun. Okey, selepas pada aku berubat dengan sepupu aku, isteri aku berubat dengan sepupu aku, pada hari ke-20 kita berpuasa. Masa tu aku baru lepas balik berbuka puasa lah daripada rumah mak aku. Tapi masa tu dalam jam 11 malam macam tu, aku tinggal kat kawasan taman, rumah teres.
Masa tu aku buat kereta macam biasa, aku rasa macam biasa. Bila sampai je dekat kawasan rumah aku, betul-betul kat depan rumah aku cuba kilas steering nak masuk parking. Secara tiba-tiba isteri aku tepuk bahu aku dan dia kata, jangan masuk, benda tu ada dekat situ. Kau rasa seram tak seram? Takut, memang takut lah kan. Bulan puasa, kita fikir bulan puasa ni benda-benda halus ni tak ada. Tak, kadang-kadang benda yang orang bela ni ada lagi. Maksudnya orang menjaga benda ni untuk disuruh-suruh untuk memperandakan keluarga orang, untuk musnahkan hidup orang. Sifat hasad dengki seseorang tu. Dan isteri aku cakap pada aku, abang cubalah turun kereta, bacalah apa-apa dekat kawasan parking rumah tu, sebab benda tu ada dekat situ. Benda tu terapung di kawasan shieling rumah, shieling di tempat parking. Aku tak terus turun dan pergi, aku teruskan bawa kereta dan aku pusing, aku patah balik, aku cuma ambil guard masa dan baru aku turun daripada kereta, aku terus pergi ke tempat parking. Dan aku masa sampai je lepas pintu pagar parking kereta, memang meremang gila aku punya bulu roma. Dan aku cuba baca surah-surah yang aku tahu, macam Al-Fatihah, 3 Kul, surah Kursi, dan ada beberapa surah lagi yang aku tahu. Yang masa aku mengaji dulu aku hafal surah ni. Dan selepas aku baca surah tu, aku berdoa kepada Tuhan supaya benda ni pergi dan jangan ganggu keluarga aku lagi. Dan aku cuba berinteraksi dengan benda tu, walaupun aku tak dengar apa yang dia cakap, cuma aku bercakap dengan dia, tolonglah pergi, jangan ganggu keluarga aku. Aku keluar daripada kawasan parking kereta, pergi masuk kereta dan aku tanya kepada isteri aku, benda tu ada lagi tak? Isteri aku cakap benda tu berlalu pergi dengan perlahan, semakin jauh. Start pada hari itulah keluarga aku diganggu hampir setiap malam. Pada keesokannya, isteri aku cakap masih dia nak tidur, dia ada dengar orang bagi salam, Assalamualaikum, dan dia pernah jawab salam tu. Bila seseorang menjawab salam, sesuatu benda halus yang bagi salam, ini aku tak tahu, ini kebanyakan orang yang cerita dekat aku, ustaz-ustaz pun dah cakap, maksudnya kita mengizinkan benda tu masuk ke dalam rumah walaupun rumah tu dah dipagar. Terus terang aku cakap, sebelum azan subuh aku takkan tidur. Selagi isteri aku tak tidur lena. Ada satu hari aku baru nak lelakkan mata dalam 3:30 pagi. Esoknya aku nak kerja pukul 8, 3:30 pagi aku baru nak tidur. Isteri aku macam kena gangguan, macam meracau, macam mengigau pun ada. Senang kata isteri aku mengigau, dia macam berinteraksi dengan sesuatu yang ada dekat luar rumah. Aku cuba bertanya pada isteri aku dalam keadaan dia mengigau tu, aku tanya dia, awak nak bawa dia pergi mana? Dia cakap, adalah, janganlah kacau, saya nak bawa dia pergi jauh daripada sini. Maksudnya benda tu sedang berinteraksi dengan isteri aku. Dan aku cakap, kau nak bawa dia pergi mana? Dia isteri aku, dia tak ada kena-mengena dengan kau. Lepas tu dia ketawa bunyi yang amat menakutkan lah. Macam bunyi dia buat macam tu. Dan aku cuba pergi pegang ibu jari isteri aku dan aku baca surah Kursi. Yang memeranjatkan aku, benda tu mengajuk aku. Ajuk aku baca surah Kursi. Kau rasa seram ke tak seram? Ada satu ketika isteri aku tengah masak dekat dapur pada waktu malam, ataupun duduk dekat ruang tamu, ataupun duduk dekat bilik sekalipun. Masa tu aku dekat rumah, dia akan cakap, abang, benda tu ada dekat sini. Aku terkejut. Memang benda tu hari-hari macam ni. Memang dia akan datang
Dan aku tanya isteri aku, benda tu dekat mana? Benda tu betul-betul dekat tepi tingkap. Dan aku cuba buka surah Ruqyah yang ada pada phone aku ataupun aku buka dekat YouTube. Dan aku cuba tenangkan isteri aku. Isteri aku akan rasa panas bila benda tu ada dekat kawasan sekitar rumah. Dan selepas pada tu isteri aku dah mula tenang, aku akan ajak dia solat sunat berjemaah dalam 2-3 pagi macam tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Dan dalam masa yang sama, aku cuba bawa isteri aku pergi berubat dengan mana-mana ustaz yang ada. Macam aku bawa isteri aku berubat dengan sepupu aku, mungkin tak serasi, yang mungkin Allah tak izinkan untuk sembuh dengan sepupu aku. Dan banyak ustaz-ustaz lain yang aku bawa untuk berubat. Dan ada satu ustaz ni, nama dia Ustaz Wahid. Dia tinggal di Taman Guru di area Mersing. Alhamdulillah, isteri aku mula sembuh. Semakin hari semakin sembuh. Dan aku bagi bimbingan moral lah. Bimbingan, selalu luangkan masa dengan dia. Nasihatkan dia supaya jangan berfikir tentang benda macam tu. Dan lama kelamaan dia semakin sembuh. Dan berat dia pun semakin bertambah. Dan selera dia pun semakin bertambah. Dan kasih sayang aku dengan isteri aku semakin bertambah. Alhamdulillah. Dalam semasa isteri aku berubat, semasa dia semakin sihat, orang yang hantar sihir pemisah rumah tangga ni pada aku dan keluarga aku, dia WhatsApp bini aku. Dia cakap apa? Dia minta maaf sebab dia yang menyebabkan isteri aku sakit sampai macam ni sekali. Sampai isteri aku tak ada selera makan, sampai aku benci tengok isteri aku, sampai aku tak ambil kisah pasal isteri aku, sampai aku maki isteri aku, sampai isteri aku kurus cengkung macam mayat hidup, macam zombie. Dia menyebabkan isteri aku jadi macam ni. Dan dia minta maaf. Sebab apa dia minta maaf? Sebab benda tu berpatah balik kepada dia. Berpatah balik kepada dia dan dia pun sedang sakit. Isteri aku cuba baca WhatsApp tu dan isteri aku tak balas pun. Isteri aku biar je. Dan kita orang terus hidup seperti biasa. Dan cuba pulihkan isteri aku jadi sedia kala. Itu je kisah-kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. Kisah seram keluarga aku diganggu dengan makhluk halus, jin, iblis, syaitan, apa-apalah. Inilah masyarakat kita yang tak boleh tengok kebahagiaan rumah tangga seseorang dan memperorak-perandakan rumah tangga seseorang menggunakan jin ataupun sihir. Okey, terima kasihlah kepada korang yang sudi menonton video aku. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tekan butang loceng dekat tepi tu supaya korang tahu video-video terbaru aku. Dan terima kasih korang yang sokong RI Channel. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa korang di next video, next content yang akan datang. Terima kasih.